Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah. Semua para pencinta ilmu yang insya-Allah kita sama-sama menekun dan meneliti sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini kita masih lagi berbincang tentang keturunan yang mulia dan terpilih. Dan adalah penting untuk kita sama-sama bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kita berselawat pada Nabi, bukan sekadar kita mempelajari hadis-hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi semua itu perlu terbit daripada perasaan kagum yang sepatutnya, yang selayaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada tohmahan-tohmahan daripada musuh-musuh Islam yang merendah-rendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan merendahkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan sebenarnya nak mengangkat nama-nama lain. Maka kerana itu kita harap bila kita duduk dan memahami sirah seperti para ulama yang bukan mempelajari hanya melalui helaian-helaian kitab, tetapi melalui perasaan cinta yang mendalam, maka lahirlah sesuatu perasaan kekaguman yang selayak dan sepatutnya kepada Nabi, dan kemudian akan benar-benar berselawat dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pepatah Arab menyatakan bahawa al-insan adu ma jahil. Manusia ini dia begitu mudah akhirnya menjadi musuh kepada apa yang dia tidak tahu. Jadi kita akan dapati bahawa penting bagi kita untuk menelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengulang balik pada episod yang sudah kita menyebutkan hadis Nabi tentang terpilihnya dan terpeliharanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min Ismail Kinanah, wastafa min Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Allah telah memilih daripada anak-anak Nabi Allah Ibrahim itu, maka Allah pilih. Yang Allah pilih adalah Ismail. Maka daripada keturunan Ismail itu Allah Subhanahu wa taala memilih datuk Nabi Kinanah. Dan daripada datuk Nabi Kinanah maka terpilih adalah Quraisy. Dan daripada Quraisy yang terpilih adalah Bani Hashim. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang terpilih daripada Bani Hashim. Jadi kita melihat balik, kita nak dalami balik bahawa keturunan Nabi, datuk-datuk Nabi itu bukanlah orang-orang biasa, bukan orang-orang kampung tak ternama, tak terjaga, tak terpelihara, tetapi yang telah terjaga dengan cara yang tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum daripada ini kita menyebutkan tentang Abdul Muttalib, seorang yang mempunyai sifat kepimpinan yang sangat luar biasa, bagaimana dia seorang yang berpegang teguh pada janji. Dan kita berbincang ni tujuannya apa dia? Saya dan kita akan berakhlak begini. Kita akan memegang janji, kita berakhlak dengan akhlak yang sangat santun dan lemah lembut. Kita menjadi seorang yang menyayangi golongan para miskin, golongan fakir dan golongan miskin. Kemudian kita boleh memberi khidmat seperti Abdul Muttalib yang memberi khidmat kepada hujjaj, para jamaah haji. Hatta kalau kita tengok, sebab itulah kalau kita tengok ya, kita pergi ke Bosnia sebagai contoh, kita akan mendapati bahawa kesan daripada peninggalan akhlak Abdul Muttalib, dan itu pastinya akhlak Nabi lebih agung. Hatta di masjid-masjid Ottoman, Uthmaniyah, ada tempat mereka menyediakan makanan bagi burung-burung. Bahkan mereka menyediakan burung-burung bagi burung-burung yang migran. Itu makanan-makanan yang mereka letak di puncak-puncak gunung, dan ada peruntukan daripada khalifah untuk memberi peruntukan gandum kepada burung-burung migran. Daripada mana akhlak ni? Wow, hebatnya akhlak yang berada pada kerajaan Uthmaniyah, kita katakan. Daripada mana akhlak? Tentu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi adalah merupakan seorang yang khuluqin azim disebut oleh Allah. Tetapi proses itu telah Allah mulakan sejak daripada Nabi mengikut Abdul Muttalib menaiki bukit-bukit dan memberi makanan, menabur gandum supaya burung-burung tidak kelaparan.
Cuba bayang ya, bayang bagaimana mulianya akhlak yang telah terbentuk daripada Nabi sejak kecil, menyaksikan proses akhlak yang mulia tersebut daripada datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita lihat ke atas, kita akan mendapati bahawa di sini tertulis datuk Nabi yang bernama Hashim, ya. Datuk Nabi yang bernama Hashim, sebab tadi kita katakan bahawa Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Hashim adalah datuk Nabi yang merupakan seorang hartawan yang dihormati. Maknanya seorang hartawan, seorang yang kaya raya, yang dihormati di kalangan orang-orang Quraisy. Dan kita mendapati Hashim, ini adalah merupakan gelaran. Jadi bagi orang yang namanya Hashim boleh mendengar dengan lebih teliti berbanding orang lain. Kerana Hashim bermaksud seorang yang menguli tepung. Kenapa? Sebab dengan kekayaan yang dia ada, dia kemudian menguli tepung untuk para jamaah yang datang, para tetamu yang datang, maka dialah yang menyediakan dirinya sendiri untuk menyediakan makanan bagi para tetamu-tetamu Allah bila mereka mengerjakan haji. Cuba bayang semua yang dikasih sekalian, pada datuk Nabi ini seorang yang kaya bersama dengan sifat pemurah, hatta dia sendiri bukan sekadar dia membelanjakan duit untuk para jamaah, tetapi dia sendiri melihat bahawa dia perlu menguli dengan tangannya sehingga dia bernama dengan Hashim. Banyak lagi yang kita nak teroka dan gali tentang keturunan Nabi, jadi jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, semua para pencinta ilmu yang pastinya teruja untuk lebih mendalami dan pastinya akan menjawab sesuatu persoalan yang menyatakan bahawa seolah-olah Nabi ini hanya kemudian menjadi mulia ketika Nabi menjadi Rasul. Apabila kita mendalami dan para ulama sirah mendalami tentang Nabi, mereka tidak boleh menafikan bahawa sebenarnya adanya keterangan-keterangan tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipersiapkan oleh Allah dengan penjagaan supaya lahir nanti seorang nabi yang tidak cacat pada keturunannya. Dan tadi sebelum kita berhenti rehat, kita menyebut tentang datuk nabi setelah daripada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan kita mendapati bahawa Hashim ini adalah seorang yang kita sebutkan tadi kaya, tetapi dengan kekayaannya dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang tetamu-tetamu yang mengerjakan haji. Bahkan ya, sebab ini kita belajar, ada orang yang dia tu mungkin dia banyak duit, tetapi dia belanjakan duit dia untuk baik. Alhamdulillah, itu satu yang sangat istimewa. Tetapi Hashim adalah, dinamakan dia Hashim sebab dia sendiri yang menguli. Maknanya dia sendiri yang turun padang, berpayah dan berletih. Dan dia tidak hanya berpuas hati dengan untuk hanya memberi. Bukankah ini akhlak yang ada pada Nabi? Sebab Nabi SAW bukan sekadar membantu golongan fakir, tetapi Nabi SAW adalah sendiri yang turun padang untuk bila melakukan ataupun membantu golongan-golongan fakir tersebut. Dan dalam kitab ini yang kita jadikan sebagai rujukan teks perbincangan kita, bahawa dialah orang yang pertama menyediakan roti yang diuli dan direndam dalam kuah, ya, untuk diberikan kepada para jamaah haji. Dan kemudian dia yang bertanggungjawab memberikan minuman yang disebut sebagai siqayah, dan kemudian makanan rifadah kepada tetamu yang datang ke Kaabah. Dan dia juga, ini menarik ya, sebab bila kita pergi antara surah yang kalau musim panas kita solat di Kaabah, di Mekah, kalau musim panas biasanya kadang-kadang imam dia baca pendek je. Dan antara yang paling masyhur dibacakan adalah ayat tentang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ya, adanya rihlah syita, musim sejuk, dan adanya rihlah musim panas. Maknanya orang-orang Quraisy mereka keluar berdagang musim panas, keluar musim sejuk. Baik, siapa yang mula menetapkan pengaturan pergerakan itu, maka dia adalah
Hashim, datuk Nabi SAW. Jadi lepas ni kita akan lebih penghayatan supaya kerana kita faham sifat kepimpinan strategik seorang yang membaca, seorang yang boleh menganalisa dengan betul. Kita belajar tentang strategic thinking dan kita dapati bahawa ada dalam yang disebut kepada datuk Nabi yang bernama Hashim. Baik, kalau kita melihat susur galur Nabi secara sepintas lalu, mungkinlah kalau lebih detail tentulah menjadi tersangat detail, maka saya pergi sepintas lalu dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan kita memahami dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan keturunan nasal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang ambil tangkap muat, tapi telah terjaga terlebih dahulu. Kalau kita melihat kepada datuk ataupun ayah kepada Hashim, yakni Abdi Manaf, yang merupakan seorang yang disebut sebagai Mughirah, ya, yang disebut namanya Al-Mughirah. Dan Al-Mughirah ini terkenal dengan kekacakannya, ya, seorang yang sangat kacak. Dan sebab itu nanti kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, kita akan mendapati bahawa pujian para sahabat bila nak mendeskripkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mendeskripkan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi akan juga menerangkan keelokan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada pada datuk Nabi yang bernama Abdi Manaf. Kemudian kita naik kepada Ka'ab, ya. Kepada Ka'ab. Pada Qusay, kemudian pada Kilab. Datuk Nabi yang bernama Kilab adalah merupakan seorang yang terkenal tentang kemahiran dalam memburu. Seorang yang terkenal dalam memburu, maka sebab itu Kilab adalah gelaran yang bermaksud anjing, dan bagi orang Arab kerana terlampau terkenalnya dan mahirnya memburu dan pandainya melatih dan mendidik anjing, maka pada ketika itu digelar dia sebagai Al-Kilab, ya. Dan gelaran ini mungkin kalau kita, masyarakat kita, dia berbeza. Sebab orang Arab, sebagai contoh, saya pergi ke Mekah, namanya adalah contohnya Musa ibn Hashim bin Al-Majnun. Saya pun tanya pada dia, macam mana boleh Al-Majnun sedangkan gila? Kenapa dia Al-Majnun? Itu bermaksud gila sebab masyarakat memandang dia membuat dan bersedekah begitu banyak sedekah sampai orang panggil dia gila kerana terlampau banyak sedekah. Maka perkataan Al-Majnun itu yang pada kita gila, negatif, tetapi bagi orang Arab, maka dengan sebab gelaran itu mereka menjadi mulia. Ini juga yang kita fahami bila kita mendapati bahawa ada gelaran yang diberikan itu bermaksud, tetapi maksud daripada gelaran itu adalah menunjukkan skill, kemahiran yang sangat tinggi. Dan kita mendapati bahawa kita menjumpai di atas yang tercatat di sini, contohnya Ka'ab yang pertama sekali memuliakan hari Jumaat, yang menyebut sebagai Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, adalah datuk Nabi yang bernama Ka'ab. Dan begitulah yang lainnya, contoh sampai sebelum Adnan, datuk Nabi yang bernama Ilyas, yang Ilyas adalah merupakan seorang yang digelar sebagai Luqmanul Hakim ketika beliau. Maknanya kebijaksanaannya yang sangat luar biasa. Sedikit saya sentuh, tetapi cukup memberi mesej bahawa keturunan Nabi sangat mulia. Kita sambung lagi insya-Allah selepas daripada ini. Alhamdulillah, semua para pencinta ilmu, dalam rancangan Cinta Ilmu di TV Hijrah ini, kita mendalami dan cuba nak memahami bagaimana apa yang difahami oleh para ulama sirah yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa tidak sempurna maksud kecintaan kita itu dan tidak juga sempurna maksud kemuliaan kita yang selayaknya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya kita tidak memahami bahawa sesungguhnya pada keturunan Nabi itu adalah sebuah keturunan yang terpelihara dan mulia. Dan ini penting bagi kita semua, dan kita akan mendapati bahawa kita menjadi seorang yang belajar daripadanya dan menjadi seseorang yang dapat menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kerana kita takut kita memberi tohmahan. Contohnya Imam As-Suyuti menyebutkan dengan begitu teliti sehingga takut kita umat Nabi SAW mencacatkan Nabi tanpa kita sedar dengan tohmahan-tohmahan yang kita tak sangka kita keluarkan daripada mulut kita. Jadi apabila kita memahami, maka secara otomatis bila kita tahu bahawa Nabi Muhammad, dan kita sebutkan, saya ulang balik, kalau keturunan sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini telah disepakati merupakan kemuliaan yang tiada taranya, mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita dapati, kerana itulah ajaran agama kita, salah satu daripada maqasid syariah, ya, untuk kita pelajari untuk diri kita, bahawa kita belajar tentang sirah Nabi itu sebagai iktibar, tetapi daripadanya membentuk dalam maqasid syariah, maknanya tujuan ataupun kenapa syariah Allah turunkan kepada kita melalui lidah Nabi, pengajaran Nabi SAW, antara tujuan besar adalah untuk supaya hifzun nasal. Salah satu daripada maqasid syariah adalah untuk menjaga keturunan. Dan Nabi boleh bercakap tentangnya, dan Nabi mempunyai hak untuk memperkatakannya, kerana Nabi SAW lahir daripada keturunan yang mulia. Jadi sebab itu kita faham bahawa antara daripada keperluan bagi kita adalah menjaga keturunan kita. Menjaga agar keturunan kita menjadi baik dan menjauhkan anak kita, cucu kita. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jagakanlah ya Allah keturunan kami, ya Allah, seperti mana Engkau menjaga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak ada padanya perbuatan-perbuatan fahsyak, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar yang menyebabkan anak kami, cucu kami, keturunan kami cacat dan cela di mana-mana. Ini pengajaran yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita, menjadi satu tuntutan dan bahkan menjadi satu perjuangan penting. Bagaimana kita menjaga keturunan kita. Dan kemudian satu perkara yang kita pelajari daripada ini adalah Nabi SAW, walaupun kita katakan bahawa daripada keturunan yang mulia, golongan-golongan yang mulia, tetapi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang melengah-lengahkan, melambat-lambatkan amal, maknanya amalnya lambat, maka tak akan mampu mempercepatkannya keturunannya. Maknanya walaupun kita gairah bercerita tentang kemuliaan keturunan, kita tahu bahawa kita perlu menjaga kemuliaan keturunan kita pula, tetapi Nabi SAW memberikan pengajaran yang paling utama yang menyebabkan kita itu bernilai akhirnya adalah bagaimana amal soleh yang kita bangunkan, bagaimana kebaikan yang kita sempat tumpahkan, bagaimana khidmat yang dapat kita berikan. Maka sebab itulah ajaran Nabi Muhammad yang tertinggi adalah bagaimana kita beramal dengan amal-amal soleh. Jadi sebab itu kita tak terkeliru bahawa walaupun kita bercakap tentang keturunan, kita menjaga kemuliaan keturunan, tetapi fokus paling utama tujuannya adalah untuk melahirkan insan-insan soleh, kerana hanya insan soleh sajalah yang akan dapat melakukan amal-amal soleh. Dan inilah tujuan agama kita, didikan Nabi SAW, dan bukan untuk bermegah-megah. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung, dan mari kita bersama-sama untuk temu janji kita pada episod akan datang. Dan kita akan membincangkan tentang maksud nama Muhammad dan Ahmad, dan kita cuba lihat sedikit daripada petikannya. Bahawa orang Arab biasa memberi nama sama ada mengikut kepada zat. Sebab tu dalam praktikal harian, rupanya kita interaksi dengan nama Nabi Muhammad ini secara berterusan. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ke penghujung untuk episod ini.
Semoga ada pengajaran yang berharga yang kita dapat bina dalam diri kita, dalam kecintaan kita buru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.